Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar rumusan bersama cikgu iaitu Cikgu Fauziah Bibi. Apa yang hendak kita pelajari pada hari ini? Baiklah, hari ini kita akan belajar berdasarkan standard kandungan 2.3 iaitu membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan. Standard pembelajaran kita pada hari ini 2.3.3 membaca untuk membuat inference daripada pelbagai bahan dengan menggunakan teknik bacaan yang sesuai. Jadi, objektif pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid diharap dapat menyatakan tema dan fokus yang terdapat dalam bahan dengan betul. Yang kedua, membuat inference terhadap bahan yang dibaca dan dilihat dengan betul dan tepat. Mari kita lihat apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menulis rumusan. Yang pertama, analisis bahan yang diberikan. Analisis bahan yang diberikan bermaksud kamu perlu melihat bahan-bahan yang diberikan dan membuat analisis. Dalam tugasan kali ini, kamu akan diberikan dua bahan iaitu satu bahan yang berbentuk petikan dan satu bahan berbentuk grafik. Langkah yang kedua, kenal pasti fokus rumusan. Fokus rumusan terdiri daripada kata kunci seperti usaha, faktor, cara, kekangan, akibat dan sebagainya. Langkah yang ketiga ialah membina pendahuluan rumusan. Pendahuluan rumusan dibina daripada fokus rumusan yang telah dikenal pasti. Langkah yang keempat, kita perlu mengemukakan isi yang terdapat dalam bahan. Yang kelima, kita perlu menulis rumusan dengan lengkap dan yang terakhir sekali, semak rumusan anda. Mari kita lihat bahan satu rumusan kita. Bahan satu rumusan pada hari ini adalah bahan berbentuk petikan. Berdasarkan bahan petikan ini, kita boleh mengenal pasti apakah tema yang terdapat dalam bahan petikan ini. Dan yang kedua, berdasarkan bahan petikan ini juga kita dapat mengenal pasti apakah fokus yang terdapat dalam bahan. Biasanya dalam bahan petikan terdapat sekurang-kurangnya dua fokus. Jadi, sambil membaca kita perlu mengenal pasti apakah fokus yang terdapat dalam bahan satu. Baiklah, cikgu akan bacakan bahan satu. Peredaran zaman telah merubah kecenderungan remaja pada masa ini untuk mengisi waktu terluang. Pada masa dahulu, remaja akan mencari rakan sebaya untuk menjalankan aktiviti di luar rumah secara berkumpulan dan berbentuk fizikal. Namun, pada hari ini, kebanyakan remaja lebih berminat untuk berkurung sendirian di bilik dengan memberi tumpuan terhadap peranti elektronik masing-masing hingga menimbulkan ketagihan terhadap peranti elektronik tersebut. Jadi, dalam perenggan satu, kita dapat mengenal pasti apakah tema yang cuba disampaikan dalam petikan ini, iaitu temanya berkaitan peranti elektronik atau lebih tepat sekali berkaitan ketagihan terhadap peranti elektronik. Okey, kita akan meneruskan pembacaan kita untuk perenggan yang kedua. Menurut Dr. Nur Harlina Bahar, pakar psikiatrik kanak-kanak dan remaja, tanda ketagihan peranti elektronik disifatkan sebagai kegagalan menjalani rutin seharian. Selain itu, ketagihan peranti dapat mengganggu emosi seseorang dan menyebabkan kemurungan apabila tidak mempunyai peranti elektronik di depan mata. Penggunaan peranti elektronik secara berlebihan menyebabkan mereka ketagih dan ini akan mengganggu proses penyediaan generasi akan datang yang berwibawa, berdisiplin dan berkemahiran tinggi. Di samping itu, ketagihan peranti elektronik juga boleh menjejaskan penglihatan dan menyebabkan mata menjadi rabun. Baiklah, daripada perenggan kedua ini, kita sepatutnya telah dapat mengenal pasti apakah fokus yang cuba disampaikan oleh penulis. Dalam perenggan kedua, jika kita lihat, terdapat beberapa sebab-sebab atau punca-punca ataupun faktor-faktor
yang menyebabkan ketagihan peranti elektronik. Mari kita lihat perenggan ketiga. Secara umumnya, penggunaan peranti elektronik secara berlebihan juga akan menyebabkan pembaziran masa yang kritikal dan masalah kesihatan seperti obesiti, kekurangan kemahiran sosial serta berkemungkinan menyebabkan tingkah laku ganas, tekanan, kemurungan dan kecelaruan identiti. Remaja yang ketagihan penggunaan peranti elektronik juga akan mengurangkan tumpuan mereka terhadap pelajaran dan tugas yang diberikan. Jika kita lihat dalam perenggan ketiga, masih lagi berkisar tentang implikasi penggunaan peranti elektronik. Baiklah, kita akan sambung pembacaan untuk perenggan keempat. Dari sudut perkembangan emosi pula, remaja akan mempunyai kawalan emosi yang tidak disusun dengan baik dalam aspek pergaulan dan berkomunikasi. Hal ini berlaku kerana remaja yang ketagihan peranti elektronik akan menjadi lebih pendiam, kurang sabar dan tidak mempunyai teman rapat serta penguasaan bahasa yang tidak berkembang. Isu remaja dan masalah ketagihan peranti elektronik ini bukanlah sesuatu perkara baru. Ketagihan peranti menjadi semakin kritikal akibat daripada perkembangan teknologi komunikasi yang semakin bervariasi. Ditambah pula, keadaan ekonomi semasa yang menuntut ibu bapa mencari nafkah demi menyara keluarga menyebabkan anak-anak remaja terabai dan tidak terkawal. Mereka akan mudah terpengaruh dengan peranti elektronik bagi mengisi kekosongan hati mereka. Kesimpulannya, peranti elektronik menjadi satu keperluan untuk menjalani rutin harian. Namun begitu, remaja seharusnya bijak memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut, bukannya terjerumus ke lembah ketagihan. Jadi, ini merupakan bahan dua kita, iaitu bahan grafik. Daripada bahan grafik sebenarnya, dengan melihat sahaja bahan grafik, kita dapat mengenal pasti apakah tema yang terdapat dalam bahan. Jika kita lihat di atas, terdapat tajuk yang besar iaitu ketagihan peranti elektronik. Jadi, itu adalah tema yang cuba disampaikan. Jadi, kita lihat di situ, apa yang boleh dilakukan. Terdapat beberapa perkara yang boleh dilakukan iaitu sifat pendedahan kepada anak berusia 2 tahun ke bawah, hadkan penggunaan 1 jam setiap hari, haramkan peranti elektronik di bilik tidur dan di meja makan. Jika kita lihat di situ, apa yang boleh dilakukan merupakan usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi mengatasi ketagihan peranti elektronik. Di sebelah kanan pula, terdapat tanda amaran. Tanda amaran tersebut terdiri daripada tidak berminat dengan aktiviti lain, lambat bercakap, skil komunikasi lemah, marah, mengamuk dan apabila tidak diberi peranti elektronik. Jadi, tanda amaran ini jika kita lihat, dia lebih menjurus kepada kesan ketagihan peranti elektronik. Jadi, ini merupakan fokus 1 dalam bahan 2. Untuk yang di sebelah kiri, ini adalah fokus ketiga, iaitu fokus baharu iaitu berkaitan dengan langkah-langkah untuk mengatasi ketagihan peranti elektronik. Dan di bawah tersebut kita dapat lihat ada ayat yang berbunyi, elakkan membeli atau memberi peranti elektronik lama anda kepada anak. Jadi, itu juga merupakan langkah dalam mengatasi ketagihan peranti elektronik. Mari kita menulis rumusan. Kita telah membaca bahan 1 iaitu yang terdiri daripada petikan dan bahan 2 yang terdiri daripada bahan grafik. Jadi, apakah tema bahan? Ya, tema bahan adalah berkaitan ketagihan peranti elektronik. Jadi, apakah fokus yang terdapat dalam bahan? Terdapat 3 fokus dalam bahan iaitu yang pertama, implikasi ketagihan peranti elektronik. Fokus yang pertama ini terdapat dalam bahan 1 dan bahan 2. Fokus kedua ialah faktor berlakunya ketagihan peranti elektronik. Fokus kedua terdapat dalam bahan pertama. Fokus yang ketiga, cara-cara mengatasi ketagihan peranti elektronik. Jadi, fokus yang ketiga terdapat dalam bahan kedua. Jadi, untuk menulis rumusan, pastikan kita menggunakan semua fokus yang terdapat dalam semua bahan yang diberikan. Ingat ya,
Gunakan semua fokus yang terdapat dalam semua bahan yang diberikan. Di sini, cikgu telah menyenaraikan isi-isi yang terdapat dalam bahan 1 dan bahan 2. Dalam bahan 1, terdapat 2 fokus iaitu fokus 1 berkaitan implikasi ketagihan peranti elektronik dan fokus kedua berkaitan faktor berlakunya ketagihan peranti elektronik. Manakala, dalam bahan 2, terdapat 2 fokus juga iaitu fokus 3 iaitu fokus baharu berkaitan cara mengatasi ketagihan peranti elektronik dan fokus 1 iaitu berkaitan implikasi ketagihan peranti elektronik. Cikgu harap penerangan tadi dapat membantu kamu untuk mengenal pasti tema dan fokus yang terdapat dalam bahan. Setelah mengenal pasti tema dan fokus, kita hanya perlu mencari isi-isi yang terdapat dalam bahan 1 dan bahan 2. Kemudian, kita perlu menulis perenggan kesimpulan. Untuk menulis perenggan kesimpulan, kita perlu mengenal pasti subjek. Subjek ialah cerita tentang apa atau cerita tentang siapa. Sekiranya cikgu hendak menulis cerita tentang apa, jadi petikan tersebut bercerita tentang ketagihan peranti elektronik. Jadi, kesimpulannya, ketagihan peranti elektronik hendaklah dikawal dari awal agar. Okey, di belakang agar ni kita perlu meletakkan satu kesan yang bersifat positif. Apa kesan yang positif? Contohnya, agar dapat melahirkan generasi yang cemerlang atau agar dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera. Itulah cara untuk kita menulis perenggan kesimpulan. Baiklah, cikgu harap kamu dapat menggunakan rangka ini dan melengkapkan rangka ini dengan isi-isi yang telah kita kenal pasti daripada bahan tadi.